Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya kita dapat bersolat berjamaah, solat tarawih. Dan juga kita bersyukur kerana Allah masih lagi memanjangkan umur kita, masih lagi diberi peluang untuk berada di dalam bulan yang paling barakah, masih lagi diberi peluang untuk kita beribadat kepadanya. Maka oleh sebab itu, gunakanlah peluang yang Allah beri ini dengan sebaik-baiknya. Baik, kita sekarang berada dalam malam yang ke-13, puasa yang ke-12, puasa 12 malam yang ke-13. Kalau ikut susunan ataupun pahala, nak bandingkan malam semalam malam yang ke-12 dan banding pula malam ini lebih baik daripada malam semalam dari segi ganjaran dia. Kerana bulan Ramadan ni Allah lipat kali gandakan pahala. Malam besok, malam yang ke-14 lebih baik daripada malam ni. Lebih baik daripada malam ni dan malam-malam yang sebelumnya. Bermakna makin hujung ganjaran dia makin meningkat. Sebab itu kalau kita lihat di Mekah ataupun di Madinah, makin hujung makin ramai orang datang. Makin hujung makin ramai orang datang solat berjamaah ataupun solat tarawih. Dan solat tarawih ni kalau boleh jangan tinggal, tuan-tuan. Kerana solat tarawih ini hukum dia sunat muakkad. Walaupun sunat, tapi sunat yang menghampiri muakkad ni amat dituntut. Hampir wajib tapi belum wajib lagi. Jadi dia amat dituntut, maka janganlah tinggal kerana solat tarawih ni hanya ada dalam bulan Ramadan. Bulan-bulan lain tak ada. Dan Allah sebut, Nabi sebut dalam hadis dia. Nabi kata, man Ramadanan wa aqama lailaha imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi atau kama qala. Yang bermaksud, barang siapa berpuasa dalam bulan Ramadan dan di malamnya dia mendirikan wa aqama lailaha, mendirikan solat malam. Tarawih adalah salah satu daripada solat malam. Imam Nawawi menyebut solat malam bulan Ramadan itu adalah solat tarawih. Jadi puasa dengan solat tarawih itu kembar dia, yang tak boleh dipisah. Jadi kalau orang hanya berpuasa saja, dia tak buat tarawih, maknanya tempang lah. Pasangannya dah tak ada. Sebab itu, di samping kita berpuasa pada siang hari, malam jangan kita tinggal solat tarawih. Kerana itu pasangan dia. Jadi maknanya bila orang yang berpuasa dan solat tarawih, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah ampunkan dosa-dosa dia yang lalu. Ini yang kita harap. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan pun dah istiqamah sehingga malam ni, bertahanlah sehingga hujung, insya-Allah. Berdoa untuk diri saya juga, kita jangan tinggal. Kerana fadilat dia makin hujung makin meningkat. Hari ini pun kalau kita lihat hadis Nabi yang lain, walaupun hadis ni ada kata dhaif, tapi hadis dhaif pun kita boleh amalkan.
Nabi sebut Ramadan ni terbahagi bertiga. Awaluha rahmah. 10 yang pertama tu adalah rahmat Allah. Kemudian 10 yang kedua tu wa awsatuha, 10 yang kedua maghfirah, iaitu keampunan. Kita malam ni masuk yang ke-13. Maknanya masuk keampunan Allah, zon keampunan Allah. Dan di hujung nanti di 10 yang terakhir, wa akhiruha itqun minan nar, iaitu pembebasan daripada api neraka. Jadi maknanya makin hujung makin meningkat. Awalnya rahmat, pertengahannya apa? Maghfirah, keampunan, dan akhirnya bebas daripada api neraka. Maknanya makin hujung makin meningkat. Kalau saya sebut tadi, kalau lihat di Mekah, Madinah, makin hujung makin ramai orang sembahyang. Tuan-tuan mungkin pernah pergi Mekah dalam bulan Ramadan, pergi yang mana belum pergi, cuba akan datanglah bila dah boleh nanti. Bulan Ramadan lah paling meriah orang bersolat, kerana di hujungnya. Dan sebab itulah rahsianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila tiba 10 malam yang pertama, Rasulullah tidak tidur di rumah. Disebut dalam hadis, Rasulullah mengikat kain dengan kemas. Ikat kain ni maknanya Rasulullah tak tidur di rumah, Rasulullah tidur di masjid. Kerana 10 malam terakhir itu untuk menanti ganjaran yang hujungnya pada malam Lailatul Qadar. Jadi kita pun begitulah, makin hujung makin kita ramai, ajak anak isteri sembahyang tarawih dan sebagainya. Jangan jadi tradisi kita dulu-dulu. Minggu pertama penuh. Saya ingat lagi lah, minggu pertama penuh sampai orang sembahyang tempat wuduk, contoh. Alhamdulillah, bagus. Tapi bila tak bertahan lama, masuk minggu kedua, dah tak ada dah orang yang sembahyang dekat tempat wuduk. Masuk dalam dewannya. Bila masuk minggu yang ketiga, dah separuh. Tapi surau ni Alhamdulillah. Masuk minggu terakhir, minggu 4, tinggallah sah pertama, sah kedua. Itu dulu-dululah. Jadi jangan ikutlah dulu. Karenanya bila tak ada di surau di masjid, dia penuh tempat lain pula. Penuh di Maidin, penuh di tempat itu untuk nak shopping, jangan. Jadi kita dah tahu fadilat Ramadan ini makin hujung makin meningkat, dan kemuncaknya adalah malam hari raya tu. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i dalam kitab dia kitab yang terkemuka, kitab Imam Syafi'i, dia menyebut ada 5 malam di mana doa dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 5 malam. Yang pertama malam Aidul Adha, Aidul Fitri. Ambil Aidul Fitri dulu. Malam hari raya tu, malam Aidul Fitri nanti, malam tu kita tak ada sembahyang tarawih dah. Kita hanya bertakbir kan, solat Isya berjamaah. Malam itu jangan tinggal berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doalah banyak-banyak. Mintalah ampun pada malam tu, malam raya. Esok nak raya tu malam tu. Ini Nabi Imam Syafi'i sebut. Tapi gangguannya banyak. Bila malam raya ni masa itulah nak gantung lansir lah, nak pasang sarung kusyen baru dan sebagainya. Jadi kita ubah tradisi tu. Persiapan raya tidak menjadi masalah, buat awal. Di malam raya tu kita banyak berdoa, banyak bertakbir. Boleh Itu Imam Syafi'i sebut. Baik. Yang kedua, malam yang doa tidak ditolak oleh Allah ataupun doa dimakbulkan oleh Allah, iaitu malam Aidul Adha. Malam Aidul Adha. Esok nak raya haji tu, malam tu. Esok 10 Zulhijjah raya haji, jadi malam tu 9 hari bulan tu, 9 Zulhijjah tu, malam tu adalah malam hari raya Aidul Adha. Doalah banyak-banyak, kerana malam itu Allah kabulkan segala permintaan manusia, khususnya umat Islam. Malam yang ketiga adalah malam pertama dalam bulan Rejab. Bila masuk Rejab, malam pertama tu berdoalah banyak-banyak, kerana malam itu malam dimakbulkan segala doa. Itu yang ketiga. Malam yang keempat iaitu malam nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban pun sama. Ada mengatakan malam nisfu Sya'ban tu bertukarnya buku baru. Setiap kita ada buku. Jadi malam tu kita berdoalah banyak-banyak,
kerana Allah makbulkan doa tersebut. Dan yang terakhir, ada 5, malam yang kelima, iaitu malam Jumaat. Malam Jumaat doalah banyak-banyak, di mana malam tersebut segala doa yang diminta dengan ikhlas, Allah akan makbulkan. Jadi itulah Imam Syafi'i sebut dalam kitab dia menyebut 5 malam ini malam-malam di mana doa dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita pula sekarang ni majlis tazkirah. Jadi hukum majlis tazkirah ni hukumnya wajib, fardu ain. Sembahyang tarawih tadi hukum dia sunat muakkad. Jadi kita kena faham, bila ada je di sini buat tazkirah kan. Jadi tuan-tuan yang tak ada apa uzur syar'i wajib duduk. Kerana menuntut ilmu tu wajib. Kalau dia balik lah, katalah dia balik, tak ada apa hal lah, saja-saja balik, maka benda yang sunat yang dia buat tadi Allah tak terima, Allah tolak. Kerana dia meninggalkan yang wajib, buat pula yang sunat. Allah tak terima yang sunat tadi. Sebab yang sunat itu tapaknya pada yang wajib. Saya bagi contoh yang lain, contoh yang senang faham. Ada orang ni suka berderma, rajin berderma, bersedekah, tapi dia tak semayang. Agak-agak derma dia terima kat Allah. Sia-sia, ya. Allah tak terima derma dia. Dia baik. Orang susah dia bantu, orang miskin dia bantu, dia bagi sedekah, bagi bantuan, tapi dia tak semayang. Semayang tu yang fardu. Dia buat yang sunat, menderma tu sunat. Tapi oleh kerana dia tak semayang, maka Allah tolak derma dia, walaupun derma dia yang baik, walaupun derma yang banyak. Begitulah perumpamaannya. Bila tiba majlis tazkirah ni, tempat di sini buat. Ada tempat-tempat tak buat. Yang masjid tak buat dah, sebab masjid dah buat 20 rakaat. Jadi amat rugi. Kalau tak ada tazkirah ni rugi. Sebab bulan-bulan lain kita buat kuliah maghrib, betul? Kuliah maghrib memang baguslah bulan-bulan lain. Bila masuk Ramadan langsung tak buat. Dah rugi sangatlah. Sedangkan perkara yang wajib kalau buat dalam bulan Ramadan, Allah lipat kali gandakan sehingga 70 kali ganda. Amalan-amalan sunat yang kita buat, kita baca Quran, kita menderma, bersedekah, berzikir, dia lipatkan kali gandakan, dia jadi pahala wajib. Sembahyang sunat, tarawih kita buat sunat, tapi pahala dia dapat pahala wajib. Itu kemurahan Allah nak beri, ganjaran yang Allah nak beri dalam bulan Ramadan. Hanya ada dalam bulan Ramadan. Jadi maknanya kalau dia tak dah tahu ada pengajian dia balik, maka kesian. Kesianlah dia. Jadi kita begitulah. Kalau tak ada tak apa, kalau tak ada tazkirah, masjid tak ada, lepas tarawih balik, tak apalah. Memang tak diadakan. Bila dia ada, dia jadi wajib. Sebagai peringatan. Sebab Allah sebut tazkirah ni penting. Dalam surah Al-A'la. Selalu baca waktu ni lah, witir kan. Tadi baca surah lain. Di antara surah Al-A'la tu surah Sabbihisma Rabbikal A'la. Selalunya orang orang solat witir baca. Apa dia di antara ayat ni? Ayat yang ke-9. Iaitu fazakir in nafa'atiz zikra. Apa maksud dia? Fazakir maknanya berilah peringatan, berilah tazkirah. Pentingnya tazkirah ni, terutamanya bulan Ramadan ni. Fazakir in nafa'atiz zikra, berilah peringatan kerana peringatan tu amat baik bagi kamu. Fazakir in nafa'atiz zikra sayazakkaru may yakhsha. Hanya orang yang takut pada Allah sajalah yang mahu mendengar majlis tazkirah. Makna dia. Maknanya orang yang takut, alhamdulillah, kita mudah-mudahan Allah golongkan kita ni orang yang takut kepada Allah, kita nak dengar tazkirah. Yang balik ni Allah sebut Al-Quran juga, saya zakaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa. Apa maksudnya? Maka celakalah. Allah sebut ashqa. Ashqa ni celaka. Tuan-tuan tengok tafsir. Celakalah bagi orang yang tidak mahu mendengar majlis tazkirah. Allahu Akbar. Dah ada dah dalam surah yang kita baca tu. Allazi yaslan naral kubra. Orang yang tak mahu mendengar tazkirah ni, Allah bakarkan di dalam api neraka yang membara, yang besar. Kubra ni besar. Allazi yaslan nar tu api. Naral kubra.
dibakarkan dalam api neraka yang besar. Lepas tu ayat seterusnya, summa la yamut wa la yahya. Orang yang dibakar tadi dia tak akan mati. Tidak mati, summa la yamut, maknanya dia tak mati, wa la yahya, dia tak akan hidup. Yahya ni hidup. Nak kata mati, badan masih lagi menguit lepas kena bakar api yang besar tu, api neraka. Nak kata hidup, dah tak ada rupa orang, hitam legam dah kena bakar. Ini Allah tunjuk dalam Al-Quran tu. Sebab tu bila kita tadabbur Al-Quran, kita baca, faham makna, kita nampak gambaran tu. Kemudian sambung lagi cerita ayat tu, cerita tazkirah tadi. Qad aflaha man tadhakkar. Ini untuk orang yang mahu mendengar majlis tazkirah. Beruntunglah orang yang mahu mendengar majlis tazkirah. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Mereka berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah, dan mereka mendirikan solat. Ini orang yang mahu dengar majlis tazkirah. Jadi itulah pentingnya bila mendengar majlis ilmu ni, sama ada bulan Ramadan ke dalam bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadan lagilah dituntut. Kerana Ramadan ini bulan ilmu. Bulan di mana diturunkan Al-Quran. Al-Quran turun dalam bulan Ramadan. Allah sebut syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatil minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ni bulan diturun Al-Quran, dan ayat pertama yang turun adalah ayat Iqra bismi rabbikal ladzi, ayat ilmu. Bacalah kamu dengan nama Tuhanmu. Jadi kalau kita tak dengar majlis ilmu dalam Ramadan, rugi sangatlah. Konsep dia dah lari lah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan surau ni istiqamah sehingga hujung buat bagus. Ada tempat dah tak buat, dah rugilah. Kerana nak mengejar yang sunat 20. Boleh buat 20, tapi masalahnya kekangan lah. Dari segi nak buat tazkirah tu tak ada. Buat 8 pun tak apa. Lebih baik. Maksudnya buat 8 dan ada tazkirah. Itu yang terbaik. Baik. Dalam sembahyang tarawih tuan-tuan, ada beberapa inilah untuk kita peringatan. Bila kita sembahyang sunat tadi, sunat tarawih tadi, kita sembahyang witir tadi. Witir apa maksud witir? Ganjil kan? Witir, witri. Jadi kita buat 2-1 kan. Jadi 2-1 tu Nabi banyak buat 2-1 lah. Kadang-kadang Nabi buat 3 sekaligus, boleh juga. Kalau 3 tak ada masalah. 3 kita akan niat usolli sunnatul witri salasa raka'atin. Maknanya 3 rakaat makmuman lillahi ta'ala, tak ada masalah. Tapi bila kita buat 2-1 tadi, yang 2 tu tuan-tuan niat macam mana tadi? Tuan-tuan niat, kalau ni mukadimah alhamdulillah, kalau tuan-tuan niat usolli sunnatul witri raka'ataini, dia dah bercanggah. Witri tu ganjil, kemudian raka'ataini 2 je. Jadi sebaik-baiknya sembahyang tak batal, sah. Sebaik-baiknya kita mulakan usolli sunnatul muqaddimatil witri. Muqaddimah dulu. 2 yang pertama kita buat tu muqaddimah dulu. Lepas tu dah buat 2, barulah buat 1. Jadi barulah jumlah dia 3. 3 tu witir lah. Jadi yang 2 tadi tu kita sebut muqaddimatil witri, iaitu muqaddimah, pendahuluan bagi witir tadi. Boleh ditambah yang tu lah, yang sebaik-baiknya. Dan bila kita sembahyang tarawih, sebaik-baiknya bila kita buat 2, kita semua duduk tawarruk. Tawarruk tu duduk tahiyat yang kita duduk tu. Imam Syafi'i duduk begitu. Tak perlu duduk iftirash. Setengah orang dia selang-seli. Duduk iftirash, duduk tawarruk kan. Jadi sebab duduk tawarruk, tahiyat akhir tu, makna duduk tahiyat akhir, duduk yang kita nak memberi salam je. Tugas akhirnya nak memberi salam. Tapi duduk iftirash, dia tak bagi salam, dia ada tugas-tugas yang lain. Kalau yang masbuk, dia nak tambah rakaat. Sebab tu dia duduk iftirash, duduk antara 2 sujud tu. Duduk tahiyat awal kan, kita nak bangkit. Sebab ada tugas-tugas yang lain. Tapi bila duduk yang kita tak ada nak buat lain dah, kita hanya nak salam saja, maka duduk tahiyat akhir lah. Duduk tawarruk. Jadi sebaik-baiknya kalau ikut mazhab Imam Syafi'i, kita duduk tahiyat akhir semuanya. 2. Sebab ada orang duduk itu kan, jadi tidak inilah, maksudnya tak ikut kaedah yang sebenarnya. Jadi itulah maksudnya kita
Bulan Ramadan ini, di samping kita tahu bulan digandakan pahala, bulan ibadah, lagi disebut apa? Bulan Al-Mubarak, pahala digandakan, ya. Jangan pula kita buat dalam bulan-bulan ni, bulan Ramadan ini, buat dosa pula. Jangan buat maksiat. Kerana dosanya juga besar. Disebut oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Dia kata barang siapa membuat dosa dalam bulan Ramadan, maka dosanya amat besar banding pada bulan-bulan yang lain, kerana bulan Ramadan ni bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana bulan digandakan pahala, dihapuskan dosa, diikatnya syaitan, dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka. Bulan yang dimuliakan Allah, tiba-tiba kita buat maksiat. Nauzubillah. Jangan, Imam Ahmad bin Hanbal pun sebut benda yang sama. Kerana kemuliaan dia. Sebab dalam Islam ni tuan-tuan, dia ada beberapa perkara yang Allah muliakan. Saya sebut di antaranya dari segi masa ataupun hari lah, ataupun bulan. Kalau dah hari dan seminggu tu, hari Jumaat tu hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jumaat tu disebut sebagai Sayyidul Ayyam, penghulu hari. Jadi hari Jumaat, kalau kita buat benda maksiat, maka dosa dia besar. Samalah juga Sayyidul Syahri, penghulu bulan adalah bulan Ramadan. Bila bulan Ramadan, kita jangan kita buat benda yang maksiat, benda yang berdosa. Itu dari segi masa. Ada masa-masa yang Allah muliakan. Mana bulan Ramadan, lagi hari Jumaat. Itu, Kemudian ada pula yang Allah muliakan dari segi tempat. Nak banding masjid dengan surau, masjid lebih baik. Kerana masjid tu dia boleh iktikaf. Boleh nak iktikaf. Orang yang sembahyang masjid, pahala dia lebih besar sembahyang. Kerana dia dapat pahala yang lain lah. Jadi umpamanya sembahyang di Masjidil Haram dengan sembahyang di masjid negeri, mana besar pahala? Masjidil Haram lah. Berapa kali ganda? 100,000 kali ganda. Gandaan dia. Sembahyang 2 rakaat di Masjidil Haram digandakan sehingga 100,000 kali ganda. Masjid-masjid lain tak ada. Yang kedua, Masjidil Nabawi. Masjid Nabawi digandakan sehingga 500 kali ganda pahala dia. 1,000 kali ganda. Ada 3 masjid ni yang Allah muliakan. Pertama, Masjid Haram 100,000 kali ganda. Yang kedua, Masjid Nabawi 1,000 kali ganda digandakan. Dan yang ketiga, Masjidil Aqsa digandakan sehingga 500 kali ganda. Disebut dalam Al-Quran. Jadi sebab itulah 3 masjid ni, kalau kita ada kemampuan, bila boleh melanconglah ziarah, pergilah 3 masjid ni. Memang dianjurkan, Islam menganjurkan. Jadi masjid-masjid sedemikian, kalau kita buat maksiat lah, kalau buat maksiat di Masjid Haram, ini yang Imam Ahmad Hanbal sebut, orang yang buat maksiat Masjid Haram banding masjid-masjid lain, dosanya lebih besar di Masjid Haram. Kerana tempat itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berada bulan Ramadan ni, hati-hatilah tuan-tuan, jangan kita buat maksiat. Kerana dosanya juga dibesarkan oleh Allah. Orang yang mengumpat dalam bulan-bulan yang lain selain daripada bulan Ramadan, banding dengan bulan Ramadan, mengumpat dalam Ramadan lagi besar dosa. Kerana bulan tersebut dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Samalah di dunia pun, kalau kita pergi istana, tempat yang orang mulia kan, sana buat benda yang tak elok lah, buat yang tak ikut protokol, orang kata kan, mestilah nampak kesalahan yang besar. Tak ikut kaedah dia, umpamanya pakaian tak ikut. Masuk istana ni kena ada pakaian-pakaian tertentu yang boleh masuk. Tak kata lagi tu suka hati dia, boleh tak? Tak boleh. Tempat tu dia muliakan. Begitulah Allah umpamakan, bila berada bulan Ramadan, jangan kita buat perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah, kerana dosanya juga amat besar. Ini yang disebut oleh Ibnu Abbas. Samalah juga, sebab saya sebut tadi, ada masa yang dimuliakan Allah beri ganjaran, ada tempat masjid lebih baik, surau kan. Dan ada kalanya, ada masa ini pula Allah beri kelebihan orang yang memakai pakaian yang mengikut sunnah. Umpamanya pakai jubah macam tu, kita ikut sunnah Nabi,
lebih baik daripada yang tak pakai jubah. Itu Allah beri ganjaran tu. Orang yang pakai serban umpamanya dengan niat nak ikut sunnah Nabi, dia tak sama dengan orang yang tak pakai. Orang yang pakai kepiah dengan orang tak pakai kepiah, tak sama pahala dia. Tak sama. Kerana kemuliaan tu ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah juga di segi taraf seseorang manusia. Kita orang awam biasa kan. Ada yang manusia yang Allah naik darjat dia. Umpamanya para wali. Wali kita tak boleh nak buat sesuka hati, nak pelekeh wali, jangan. Kerana wali ni dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para ulama, jangan. Ulama ni dimuliakan oleh Allah. Ulama ni adalah pengganti kepada Nabi, pengganti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al ulama warasatul anbiya. Ulama ni pewaris kepada Nabi. Jadi ulama jangan kita cerca dia. Ini dimuliakan oleh Allah. Kalau kita cerca dia, maka dosanya besar. Begitu Jadi sebab itu kita dah faham ni, maksudnya bila berada dalam bulan Ramadan ini, hendaklah kita melakukan yang terbaik, dan kita doa supaya Allah sampaikan kita wa balighna lailatul qadar. InsyaAllah, mudah-mudahan Lailatul Qadar ni dah tak lama dah. Jadi saya anjurkan tuan-tuan untuk diri saya juga, tuan-tuan buatlah 4 perkara ini tiap-tiap malam, jangan tertinggal. Mudah-mudahan kalau tuan-tuan istiqamah, akan berlaku dalam satu malam tu, malam Lailatul Qadar, ganjarannya amat besar. Pertama, jangan tinggal membaca Al-Quran. Benda biasa tuan-tuan dah buat, tapi kita azam jangan tinggal baca Quran. Tiap-tiap malam baca. Baca satu ayat, satu rangkap ke, satu surah ke, baca tiap-tiap malam. InsyaAllah jatuh malam Lailatul Qadar tu, pahala digandakan. Yang kedua, banyakkan bersedekah. Sedekah dalam bulan Ramadan, itulah pahala yang paling besar, nak banding bulan-bulan yang lain. Bulan lain kita sedekah juga, dalam Ramadan lebih baik. Sedekah ni macam-macam cara. Kita beri nasihat pun sedekah. Senyum yang mudah tu pun sedekah. Beri orang makan untuk berbuka puasa pun sedekah. Wang ringgit, apatah lagi lah, bagi sedekah duit. Tabung ada, masuk tabung. Jadikan itu sebagai istiqamah. InsyaAllah akan berlaku satu malam Lailatul Qadar itu digandakan oleh Allah. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, berdoa kepada Allah untuk keampunan, beristighfar. Ya Allah, ampunkanlah dosa aku banyak dosa. Jangan lupa. Kerana kita ni banyak dosa tuan-tuan, jadi nak hapuskan dosa kita malam ni lah, malam bulan Ramadan ni lah. Selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunkanlah dosa aku, dosa kedua ibu bapa aku. Tolong doa untuk mak bapak kita pula. Walaupun mak bapak kita mungkin dah meninggal, doa untuk dia. Dan Allah makbulkan doa anak yang soleh ni. Anak yang berdoa mak bapak tu Allah makbulkan. Jangan tinggal setiap malam. Dan yang keempat tadi, jangan tinggal solat tarawih, jangan tinggal. Jatuh malam Lailatul Qadar tu akan jatuh pada malam Lailatul Qadar, maka pahalanya digandakan. Lailatul Qadar ni istimewa dia, orang yang beribadat pada malam itu, sama ada dia baca Quran ke, dia beristighfar ke, dia bersedekah ke, dia solat tarawih ke, 4 perkara tu Allah gandakan seolah-olah dia beribadah melebihi 1000 bulan. Lailatul Qadri min al-fisyahr. Maknanya Allah gandakan pahala dalam satu malam Ramadan itu melebihi 1000 bulan. Bila sebut melebihi 1000 bulan ni, setiap orang dia tak sama. Ada yang dapat 2000 bulan, seolah pahala 2000 bulan. Ada yang boleh jadi dapat 10,000 bulan. Ganjaran dia boleh jadi 100,000 bulan. Kerana Allah tak sebut dia punya hujungnya. Allah sebut yang awal je, melebihi 1000 bulan. 1000 bulan ni berapa tahun? Selalu penceramah sebut berapa? 83 tahun. Bayangkan tuan-tuan, kita ibadah 83 tahun. Memang tak mampu. Umur kita pun tak tahu sampai atau tidak. Tapi beribadah malam itu seolah-olah 83 tahun lebih kita beribadah hanya satu malam tu je. Itu dia punya minimum dia. Boleh jadi Allah beri 100,000 tahun. Dia tak sama. Itu bergantung kepada kemurahan Allah nak bagi pada siapa-siapa.
Jadi kita doalah malam tu supaya kita ditemukan dengan malam Lailatul Qadar. Dan ya, boleh. Mungkin terakhir tanya sirah. Pencerahan. Okey, kalau ingat pada sirah Nabi suruh terakhir Malam ganjil. Banyak beribadah di masjid. Adakah kita digalakkan untuk ke masjid ke atau di surau ke di rumah sendiri? Okey, bagus. Kalau nak ikut sunnah Nabi dia beritikaf di masjid ataupun di surau lah. Surau dengan masjid, tapi kalau nak baik masjid lagi baiklah. Tapi kalau kita malas masjid ramai, buat di surau. Jadi kalau ikut sunnah Nabi tu maknanya terbaiknya kita buat sama ada di masjid ataupun di surau. Tapi kalau tak mampu nak pergi masjid surau, anak ramai di rumah ke apa ke, banyak halangan, boleh buat di rumah. Berqiyamul lail di rumah dengan keluarga, itu pun juga baik. Tapi Nabi dia persiapkan diri dia, perkemahkan kain dia, maknanya dia tak bersama dengan isteri dia lah. Perkemah kain tu maksudnya malam tu beribadat je. 10 malam terakhir tu beribadat je. Kerana nak menanti ganjaran Lailatul Qadar. Jadi maknanya boleh. Maknanya nak di rumah pun boleh, nak lagi baik di masjid atau di surau kalau ada kemampuan. Kadang-kadang kita ni banyak halangannya. Anak balik lah, kita makanan sedap pula ke, kita pun malas nak keluar kan. Surau ni ada je masalahnya, jauh ke surau contohlah. Boleh di rumah pun boleh. Janji jangan tinggal. Jangan tinggal berqiyamul lail. Sebab tu Nabi dah 10 malam terakhir tu Rasulullah berqiyamul lail tiap-tiap malam sampailah hujungnya. Ada hujung tu sebut malam doa dimakbulkan, malam raya tu Aidul Fitri. Apa makna Aidul Fitri? Iaitu kembali kepada fitrah manusia. Hari raya tu kita menyambut hari raya. Makna hari raya Aidul Fitri tu, Aidul Fitri kembali kepada fitrah manusia. Fitrah manusia adalah bersih daripada dosa. Maknanya hari raya tu kita dah bersih dari dosa, seolah-olah kita baru dilahirkan oleh ibu kita. Cantiknya Islam ni, maknanya kita hari raya tu kita bersih. Dan jangan lupa pula bila satu hari Ramadan tu, satu Syawal tu pula, waktu itulah syaitan dibebaskan. Syaitan dia dah reman sebulan ni. Dia reman pula, dia makan pil lah, begitu sihat, dia exercise lah di dalam penjara tu untuk nak dibebaskan pada satu Syawal, nak menggoda umat Islam. Jadi satu Syawal tu tuan-tuan berhati-hati. Kadang-kadang bila kita hari raya tu kita malas berjalan, nak duduk rumah, nak tengok TV, ini dah kena rasuk syaitan lah tu. Dia kotor balik syaitan. Kita dah bersih dosa, tiba kotor. Ayat pertama tu ziarah. Pergi rumah saudara-saudara, rumah ibu. Tapi PKP ni tak boleh nak pergi jauh kan. Dekat-dekat lah, dalam daerah je lah. Berziarah. Dan malam raya tu pula banyak bertakbir. Kalau ikut orang dulu malam raya tu pergi rumah ke rumah bertakbir tu, besar pahalanya. Malam tu dimakbulkan doa. Boleh Jadi maksudnya kita cuba buat begitu. Kerana malam hari Aidil Fitri tu kita dibersihkan Allah. Janganlah kita asyik tengok TV ada rumah, rancangan pun macam-macam lah. Hari raya tu nak mengotor balik daripada kita bersih dosa tu. Jadi begitulah. Jadi mudah-mudahan Allah beri kelebihan ganjaran kepada kita semua, insya-Allah diketemukan dengan malam Lailatul Qadar, malam ganjarannya melebihi 1000 bulan. Dan anggaplah ini Ramadan kita ni tinggal berapa hari, malam ni dah 13. Dah tinggal berapa 16 hari lagi ataupun 17 hari lagi. Kita 16 17 hari ni kita pecutan terakhir ni. Jangan tinggal. Ajak anak isteri sembahyang tarawih. Kalau tak larat buat surau, buat di rumah. Jangan tinggal sembahyang tarawih. Mudah-mudahan kita diberi ganjaran seperti yang dijanji oleh Allah, di mana Allah hapuskan dosa kita dan juga memanjangkan umur kita untuk bertemu Ramadan yang akan datang. Dan Ramadan ni yang cuba buat yang terbaik, kita pun tak tahu, kita doalah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ketemukan Ramadan akan datang. Sekadar itu dulu, insya-Allah. Tazkirah saya yang baik itu daripada Allah, yang lemah tu saya sendiri, saya mohon ampun. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka bihurmati syahri Ramadanal mubarak an tukshifa 'anna kurbatana wa an taghfira lana dhunubana wa an tarzuqna min haitsu la nahtasib. Ya Allah ya Rahman, berkat dalam bulan Ramadan yang mulia ini ya Allah, Engkau ampunkanlah dosa kami ya Allah. Kau permudahkanlah hidup kami ya Allah. Kau
Kau pemudahkan, berilah kekuatan kepada kami untuk meneruskan malam-malam yang terakhir ya Allah. Ya Allah ya Rahman, Kau ampunkanlah dosa kami ya Allah, dosa kami yang begitu banyak ya Allah. Jadikanlah kami di hari Aidul Fitri bersih daripada dosa ya Allah. Ya Allah ya Rahman, Kau kurniakanlah kami rezeki yang halal daripada sumber-sumber yang kami tidak ketahui ya Allah, dengan rahmat-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Allahu akbar.